juga macam mana kita nak ajar sebagai ibu bapa kepada anak-anak berkeperluan khas ni. Okey, kenapa komunikasi ni tidak berlaku tentang pendidikan seksual ni, seperti yang semua tahu even di kalangan kanak-kanak normal pun kita, ataupun murid-murid normal sekalipun, kita jarang nak bercakap sebab topik ni adalah sangat tabu dalam masyarakat kita. Okey, cakap pasal seks je, memang semua orang buat muka lah. Okey, tapi bila benda-benda yang tak sepatutnya kita cakap. Even kalau kita tengok Facebook pun sekalipun orang membuat komen-komen lucah dengan terbuka tetapi dengan anak sendiri kita agak tidak selesa, disebabkan budaya, agama dan juga mungkin pengalaman sendiri. Sebab mungkin you dah start bercakap, tiba-tiba orang semua tak memberi respon yang baik. Seperti mana saya, pengalaman saya pun sebagai penceramah, sexuality ni banyak bila face to face dapat komen-komen yang kata mungkin konten tu terlalu sensitif, gambar tu terlalu tidak elok untuk dipertontonkan. Saya sendiri dapat, sebab agama dan juga kita punya budaya masyarakat kita tentang topik ni. Dan juga ada juga ibu bapa yang memegang mengatakan bila kita bercakap mengenai sexuality dengan anak-anak ni, sebenarnya kita menggalakkan tingkah laku seksual. Tetapi secara peribadi bila kita tidak bercakap mengenai sexuality, especially di kalangan anak-anak kita yang berkeperluan khas ni, kita kena kaji di mana mereka akan dapat maklumat tentang sexuality ni. Nak mengharapkan cikgu kat sekolah ke, nak mengharapkan penjaga di pusat asuhan ke? Sebenarnya ibu bapa tu sendiri yang kena initiate. Jangan sampai anak-anak berkeperluan khas ni mendapat pendedahan daripada sumber lain, contohnya daripada internet, daripada kawan. Mungkin ada kawan yang di sekolah pendidikan khas yang lebih advance daripada dia start mengajar yang bukan-bukan, ataupun daripada media masa, daripada TV, daripada filem, yang mungkin akan misleading, maksudnya memberi mesej yang misleading atau mesej yang tidak tepat, dan mereka akan memegang apa yang information tu, contohnya mereka rasa boleh berseronok tanpa perlu ada memikul tanggungjawab. Contohnya seronok pegang alat sulit di tempat awam, tetapi dia tidak fikirkan implikasi, dia tidak tahu implikasi. That's why agak penting dan agak kritikal untuk ibu bapa mulakan pendidikan ataupun komunikasi berkenaan dengan pendidikan seksual. Alright. Ini adalah akibat sekiranya maklumat tidak disampaikan kepada anak-anak berkeperluan khas. Mereka akan diasingkan. Diasingkan oleh siapa? Diasingkan kebanyakan oleh ibu bapa sendiri, sebab ibu bapa sendiri ada was-was mengatakan kalaulah dia ni keluar time macam ni, takut dia masturbate tiba-tiba ataupun buka pakaian di dalam bas. Ataupun pergi shopping mall, rasanya dia akan buat sesuatu yang unexpected, contohnya pegang payudara orang lain, contoh. Dan atas was-was ni lah selalunya mereka diasingkan ataupun dikurungkan terus dalam rumah. Dan juga bila kita maklumat tentang sexuality ni tidak disampaikan, mereka tends to berisiko untuk melibatkan diri dalam hubungan yang tidak sepatutnya. Contohnya obsesif seksual dengan orang lain, start surfing internet, cari ataupun start stalking artis-artis yang seksi dan sebagainya. Dan juga mereka mungkin terlibat dengan kelakuan seks yang tidak sepatutnya dengan orang lain. Contoh, seperti yang saya cakap tadi, mereka mengalami puberty ataupun akhir balik seperti mana kanak-kanak yang normal yang lain. Jadi naluri seks tu ada. Mungkin ada orang upah, contohnya lah memberi gula-gula ataupun memberi duit untuk minta mereka membuat aksi-aksi tertentu. That's why dia lebih berisiko lah. Dan sad to say, mereka juga, especially yang wanita, berisiko mendapat penyakit kelamin dan juga mengandung disebabkan ada orang mengambil kesempatan lah disebabkan pemandangan mereka adalah kategori berkeperluan khas yang tidak dapat melakukan, mungkin tidak boleh verbal melakukan kejadian-kejadian yang tidak diingini. Dan juga berisiko menjadi mangsa penderaan seksual, berisiko terlibat dengan jenayah seksual.